Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk pembentangan kami adalah peranan, ciri-ciri dan persediaan Harakah Islamiyah. Nama saya Nurul Fatiah Akilah binti Mak Lazim. Peranan Harakah Islamiyah adalah membawa manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah sama ada secara individu atau jamaah. Tanggungjawab Harakah Islamiyah adalah menyediakan segala bentuk tenaga dan kemampuan yang diperlukan untuk menentang kerajaan Taghut yang terdiri daripada tamadun kebendaan. Harakah Islamiyah adalah satu tanzim alami yang merangkumi para petugas dalam arena dakwah di seluruh pelosok muka bumi. Harakah Islamiyah telah memberi perhatian berat dalam urusan membersihkan ajaran Islam daripada bid'ah dan khurafat. Harakah Islamiyah meyakini dengan hukum hakam Islam dan ajarannya yang sempurna dan menyeluruh dalam segala bidang yang dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang melaksanakan keadilan. Seterusnya, peranan Harakah Islamiyah menurut Al-Imam Hasan Al-Banna. Peranan secara umum adalah tegak berdiri menghadapi serangan arus Taghut yang terdiri dari tamadun kebendaan, peradaban yang mementingkan kemewahan dan nafsu syahwat yang telah merosakkan umat Islam. Peranan kita bukanlah terhad di sini sahaja, malah kita akan menghadapi dan memerangi peradaban tersebut sehingga semua manusia meyakini Al-Quran dan naungan Islam akan meneduhi seluruh alam. Peranan dan tanggungjawab kita secara umum adalah sistem pemerintahan dalam negeri, sistem hubungan antarabangsa, sistem amali dan kehakiman, sistem pemerintah dan ketenteraan, sistem ekonomi, sistem kebudayaan dan pelajaran, sistem kekeluargaan dan rumah tangga, sistem hidup perseorangan. Melalui sistem tersebut menghidupkan roh atau semangat kejiwaan secara keseluruhan dalam setiap diri individu di kalangan ummah sama ada pemerintah ataupun rakyat kerana melaksanakan tuntutan Allah. Ciri-ciri prinsip Harakah Islamiyah. Yang pertama, gerakan yang bersifat Rabbaniyah, iaitu Harakah Islamiyah adalah bersifat Rabbani kerana keseluruhan konsep, hukum hakam, akhlak, tata tusila dan pemikirannya adalah bersumber dari agama Allah yang kekal abadi. Seterusnya adalah gerakan yang bersifat tersendiri, iaitu Harakah Islamiyah bersifat tersendiri dengan maksud kelahirannya di tengah-tengah masyarakat iaitu umat Islam dan di atas dasar kesedaran mereka sendiri, bukan diimport atau ditiru dari timur maupun dari barat sebagaimana lahirnya organisasi dari persatuan-persatuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asma binti Muhammad, nombor matrik 051701, akan meneruskan lagi pembentahan saya dalam ciri-ciri prinsip Harakah Islamiyah yang ketiga, iaitu gerakan pembawa kemajuan. Kemajuan dalam memurnikan perasaan, pemikiran dan akhlak manusia, kemajuan dalam mendalami ilmu pengetahuan dan menerokai atau menyingkap rahsia-rahsia di sebalik kejadian alam yang agung ini. Selain itu, menyuruh manusia supaya mengambil segala alat-alat ciptaan sesuai dengan penerimaan akal fikiran dengan syarat barang-barang tersebut hendaklah digunakan dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada umum. Seterusnya, yang keempat adalah gerakan yang syumul. Dakwah Salafiyah adalah menyeru manusia supaya kembali berpegang kepada sumber Islam yang asli, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah dan tarikat sunnah menghidupkan sunnah yang mulia dalam kehidupan. Dakwah yang mempunyai ikatan Rabbaniyah, Rabitah Rabbaniyah. Dan harakah siasah, yakni politik, bertanggungjawab kepada urusan umat Islam di setiap bidang. Kelima, harakah yang menjauhi perselisihan masalah fiqh. Pendirian Al-Imam Hasan Al-Banna telah mengatakan, kaedah-kaedah Islam adalah intisari fikrah kita walau bukan parti politik. Kerana tujuan gerakan adalah untuk amal kebajikan dan akhirat. Wasilah-wasilah diamalkan. Perjuangan adalah berdasarkan fikrah dan akidah, nizam dan manhaj tanpa batas tujuan. Perjuangan diteruskan lagi walau masalah tertentu telah diselesaikan. Ini kita adalah angkatan menjulang kembali bendera Rasulullah SAW dan menyiarkan dakwah baginda. Kita sebagai umat Islam adalah pembawa berita gembira melalui dakwah baginda. Seterusnya adalah 5 ciri-ciri khusus Harakah Islamiyah. Pertama, menjauhi pengaruh pemerintah dan ahli politik yang mana tidak peralat dan diperdagangkan oleh dua golongan ini, iaitu pemerintah dan ahli politik. Kedua, beransur-ansur dalam setiap gerak langkah.
Al-Imam Hasan Al-Banna telah menetapkan dakwahnya adalah ada 3 marhalah. Pertama, marhalah At-Ta'rif, marhalah Takwim dan marhalah Tanfiz. Ketiga adalah mengutamakan kerja dan hasil dari propaganda. Ada 4 perkara menyebabkan harakah mengambil pendirian ini. Pertama, khawatiri munculnya sifat riak. Kedua, tidak membangkitkan semangat yang tidak dihiasi dengan amal. Ketiga, tidak membuang tenaga dan masa. Dan keempat, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Keempat adalah siasah nafas panjang yang mempunyai persediaan untuk menghadapi segala bentuk kekerasan, kesukaran dan pengorbanan. Dan yang kelima adalah amal terus terang dan tanzim rahsia yang memperkatakan tentang kalimah kebenaran di mana sahaja ia bekerja. Nama saya Nazratul Nabi Ismail, nombor metruk 050413. Yang kelima ialah amal terus terang dan tanzim rahsia. Seorang pendakwa ni kena mengatakan tentang kalimah yang kebenaran tidak kira di mana saja, tak kisah melalui pengucapan, tulisan, sekadar mana yang dia mampu. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tapi hal ini tak maksud harakah Islam ini kena dedahkan semua perkara, taktik dan penyusunan. Secara mutlaknya dia tak bagi apa kebaikan pun, tapi malah menunjukkan kejahilan tentang Islam itu sendiri. Okey, yang keenam adalah pengasingan jiwa, bukan jasad, uzlu syu'uriyah. Okey, uzlu bermakna perbezaan, iaitu perbezaan antara golongan beriman dengan golongan yang kufur, perbezaan dari sudut pemikiran dan pandangan, perbezaan dari sudut akhlak dan tata sila hidup, perbezaan dari sudut perasaan dan kepekaan. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang terdapat dalam banyak hadis. Okey. Manusia yang dihadapi oleh para pendakwah yang pertama adalah golongan telah menerima dan berpegang teguh dengan hukum hakam Islam dalam kehidupan peribadi. Yang kedua, orang-orang yang menganut agama dengan berbangga dengan Islam dalam keadaan mereka sendiri jahil. Yang ketiga, musuh kota Islam yang mereka memusuhi Islam dan Rasulnya. Sikap dan penilaian dakwah adalah berbeza daripada setiap golongan di atas. Perbezaan ini berdasarkan penerimaan dengan penolakan mereka terhadap Islam. Okey, ada kalangan mereka yang perlu bimbingan, asuhan, dan ada yang perlu kepada kesedaran dan ilmu pengetahuan tentang Islam. Jadi pendakwah ni perlu pengaruhi mereka agar mereka terima Islam, bukan dipengaruhi oleh nodul jahiliyah. Okey, yang ketujuh, matlamat tak menghalalkan cara. Yang mana teori ni adalah teori Machiavelli, yang mana dia gunakan matlamat menghalalkan cara atau mengutamakan diri sendiri. Jadi teori ni terkeluar daripada landasan yang mana dia cuba laksanakan pada peringkat pemerintahan. Jadi yang mana kepentingan rakyat ni menjadi kepentingan parti menjadi kepentingan pemimpin. Jadi yang mana isu-isu berhubungan dengan umat menjadi barang perdagangan. Jadi perebutan kuasa dan ideologi ciptaan manusia ni menjelaskan lagi pergolakan yang tersembunyi. Harakat Islamiah ni dia tak misahkan pun tindakan mereka dan matlamat dan cara mencapainya sama ada dari kewajipan syarak, akidah maupun akhlak. Jadi ni pekerja yang Islam ni, yang bekerja untuk Islam ni, dia tak pentingkan diri atau keinginan mereka. Jadi mereka ni terikat dengan tuntutan akidah dengan akhlak, yang mana diorang tak boleh lepaskan diri dari tuntutan tersebut atau bertindak merobohkannya. Okey, berapa penegasan? Yang pertama, bekerja untuk menegakkan kebenaran, tak boleh gunakan cara-cara yang batil untuk capai tujuan dan matlamat walaupun hanya dengan satu kalimah atau slogan sahaja. Okey. Yang kedua, kebenaran adalah sifat yang menyeluruh, tak boleh dibagi-bagikan. Kalau kita tinggal satu kebenaran, maksudnya kita tinggal seluruh kebenaran, maka tak akan wujud lagi petunjuk kecuali kesesatan. Okey. Yang ketiga, kebenaran sewajarnya dipertahankan dengan kekuatan, malah mengorbankan apa sahaja untuk pertahankannya tanpa tunduk kepada mana-mana tawaran sekalipun, tak kisahlah bentuk godaan, nikmat ataupun ancaman siksaan. Okey, Rasulullah sendiri ketika ditawarkan kerajaan, kemegahan dengan harta, baginda ni untuk mengurangkan dakwahnya, baginda membalas tawaran itu dengan bersabda, demi Allah, jika sekiranya kamu meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan harapan agar aku meninggalkan urusan dakwah kau ini, tidak akan aku tinggalkannya sehingga Allah menzahirkan dan aku sendiri binasa kerananya. Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atikah binti Syafi'i 051528. Kisah akan bentangkan tentang penegasan dalam harakah Islamiah dan persiapan harakah Islamiah berdasarkan buku Mazayani Fatihiyakan. Okey. Yang seterusnya kita tengok kepada yang pertama, penegasan dalam harakah Islamiah, iaitu yang pertama adalah bekerja untuk menegakkan kebenaran.
Tidak boleh guna cara yang batil untuk mencapai tujuan dan matlamat. Okey, dan yang kedua ialah kebenaran adalah sifat yang menyeluruh yang tidak boleh dibahagikan. Meninggalkan atau bertolak ansur dengan sesuatu yang baik bererti meninggalkan dalam seluruh kebenaran kerana tidak wujud lagi selepas petunjuk kecuali kesesatan. Dan ketiga, kebenaran itu dipertahankan dengan kekuatan, mesti berkorban dengan apa sahaja untuk mempertahankannya dan tidak tunduk dengan godaan nikmat maupun ancaman. Okey, dan yang keempat, penyokong kebenaran hendaklah hidup dalam keadaan yang berwaspada, iaitu berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak tertipu dengan keadaan atau dipaksa untuk menerima penyiksaan. Okay, yang kelima ialah mesti faham bahawa kebenaran adalah hak sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Ia bukan datang dari manusia walaupun kebenaran tersebut bercanggah dengan hawa nafsu, pendapat dan pandangan, dan Islam tidak bertolak ansur dengan perkara yang bercanggah dengan syarak. Okay. Dan yang seterusnya adalah persiapan harakah Islamiah. Okay, kita tengok yang pertama ialah iman adalah persiapan utama kita. Okay, yang pertama adalah beriman dengan keimanan yang mendalam, kukuh, bersih dan ampuh terhadap Allah. Dan yang kedua, beriman secara mendalam dengan manhaj, sistem hidup ilahi, keistimewaan dan mengikut kesesuaian. Dan yang ketiga, berpegang dengan kukuh kepada persaudaraan dan kesuciannya. Okay, dan yang keempat, beriman dengan benar terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan yang kelima, percaya kepada diri mereka sendiri kerana mereka adalah jemaah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, yang kedua adalah kita tengok kepada jihad adalah sebahagian dari persiapan kita. Yang pertama ialah dakwah tidak akan mencapai kejayaan kecuali dengan jihad, pengorbanan, penyerahan harta, jiwa dan diri sendiri. Dan yang kedua ialah membebaskan diri dari segala sesuatu yang disitai dengan penuh kerelaan hati, malah berasa gembira dan bahagia. Okey, yang ketiga adalah masih menyeru kepada manusia supaya menuju Allah kepada manusia lain walaupun ketika itu sedang bertarung dengan maut. Okey, dan yang keempat, mengorbankan seluruh harta benda yang dimiliki dengan berkata, aku tinggalkan keluargaku untuk Allah dan Rasulnya. Dan akhir sekali adalah masih bermadah menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sedangkan mata pedang sedang berada di atas lehernya untuk dibunuh. Sekian saja daripada saya. Wallahualam.